Hai, selamat kembali ke kelas Reka Bentuk dan Teknologi tingkatan 1. Apa kabar semua? Cikgu harap semua dalam keadaan yang sehat. Baiklah, sebelum kita teruskan dengan topik kita pada minggu ini, cikgu akan buat ulang kaji topik pada minggu lepas. Okay. Pada minggu lepas kita telah masuk pada topik yang pertama, iaitu dunia reka bentuk. Okey, kamu telah mempelajari dua perkara, iaitu definisi reka bentuk dan teknologi dan juga elemen reka bentuk berdasarkan produk yang dipilih. Okey, di bawah definisi kamu telah belajar tentang 3 definisi, iaitu definisi reka bentuk, definisi teknologi dan definisi reka bentuk dan teknologi. Okey, di bawah elemen reka bentuk pula kamu telah mempelajari 7 elemen reka bentuk, iaitu garisan, rupa, bentuk, tekstur, saiz, warna dan ruang. Okey, dan 3 elemen yang telah kita pelajari untuk minggu lepas, iaitu garisan, rupa dan juga bentuk. Okey, dan hari ini kita akan teruskan dengan 4 elemen yang belum diterangkan. Okey. Okey, sekarang kita lihat pada standard pembelajaran pada hari ini. Okey, kita akan sambung lagi yang 4 elemen reka bentuk berdasarkan produk yang dipilih. Ada 4 lagi yang belum diterangkan. Dan seterusnya adalah prinsip reka bentuk. Okey, seterusnya kita akan lihat elemen reka bentuk berdasarkan produk yang dipilih. Okey, kita ada 4 lagi elemen yang cikgu belum terangkan. Okey, yang elemen keempat, tekstur. Tekstur atau jalinan merupakan satu teknik yang memberikan impak atau kesan terhadap orang yang melihat sesuatu permukaan pada lukisan atau objek. Okey. Tekstur ini terbahagi kepada dua jenis, iaitu jalinan sentuh dan jalinan tampak. Okey, di sini cikgu dah bagi contoh apa itu jalinan sentuh dan juga jalinan tampak. Okey, jalinan sentuh ini cikgu bagi contoh jalinan pada tenunan Puah Kumbu. Okey, apa yang dimaksudkan dengan jalinan sentuh? Jalinan sentuh ini ialah kesan permukaan yang dapat dirasai melalui deria sentuhan ataupun melalui penglihatan. Okey, ini yang dimaksudkan dengan jalinan sentuh yang kita boleh sentuh dan kita boleh lihat. Okey. Manakala jalinan tampak, ini adalah gambar jalinan tampak, ya, jalinan pada lukisan buah-buahan ini. Ya, jalinan tampak maksudnya ialah kesan permukaan yang hanya dapat dilihat tetapi tidak dapat dirasai secara sentuhan. Okay, buah-buahan ini, lukisan buah-buahan ini adalah sebagai salah satu contoh jalinan tampak. Okay. Oke, seterusnya kita lihat size. Size ialah ukuran atau dimensi bagi sesuatu objek. Okey. Size juga boleh digunakan untuk menunjukkan kesan perbezaan jarak, panjang, tinggi dan kedalaman objek. Okey. Kita tengok contoh gambar yang cikgu bagi ini. Okey. Ini adalah contoh size botol. Okey, size 1.5 liter dengan 500 ml air ini. Okey, ini adalah contoh saiz besar dan juga saiz yang kecil. Okey, ini adalah elemen reka bentuk yang seterusnya, iaitu warna. Okey, warna ialah kesan melalui pembalikan cahaya ke atas sesuatu objek. Okey, kesan yang diberikan ialah secara langsung kepada mata, emosi dan juga psikologi orang yang melihat dan juga menggunakannya. Oleh itu, kalau kita memilih warna, perlulah disesuaikan dengan objek, acara, kegunaan dan juga kehendak pelanggan. Okay. Warna terbahagi kepada 3 kumpulan, iaitu warna primer, warna sekunder dan juga warna tertier. Okay. Warna primer adalah warna kuning, biru dan juga merah. Okay. Ini kuning, biru dan merah. Manakala warna sekunder, jingga, ungu dan hijau. Ini adalah gabungan daripada warna primer. Okay. Warna ungu adalah gabungan daripada warna biru dan
merah. Warna jingga adalah gabungan daripada warna kuning dan merah. Manakala warna hijau adalah gabungan daripada kuning dan biru. Okey, begitu juga dengan warna tertia. Ini adalah gabungan warna daripada warna premier. Okey. Okey, sekarang kita tengok pada jenis warna. Okey. Jenis warna yang pertama adalah warna panas. Okey. Warna panas ini adalah warna yang terang dan jelas. Okey. Dan menimbulkan suasana ceria, riang dan juga bersemangat. Okey. Seperti yang cikgu terangkan tadi, kesan warna dia akan memberi secara langsung kepada mata kita, kepada emosi dan juga psikologi. Okey. So, warna panas ini adalah warna yang menimbulkan suasana ceria, riang dan juga bersemangat. Biasanya warna-warna ini kalau kamu pernah pergi ke tadika, okey, klinik kanak-kanak, di situ biasanya mereka menggunakan warna terang. Okey. Okey, seterusnya adalah warna sejuk. Okey, warna sejuk ini memberi kesan cahaya yang rendah. Okey. Biasanya warna yang lebih gelap. Okey, yang memberi kesan redup, tenang dan damai serta menyejukkan mata memandang. Okey, ini biasanya kita menggunakan warna ini untuk sekiranya kalau ruang bilik itu tempat untuk kita berehat. Okey, kalau bilik tidur biasanya kita akan menggunakan warna yang lebih sejuk. Okey. Ini adalah dua jenis warna. Okey, warna panas dan juga warna sejuk. Okey, elemen reka bentuk yang terakhir adalah ruang. Okey, ruang ialah kawasan kosong yang dikelilingi oleh elemen garisan bagi menampakkan objek dengan lebih jelas. Okey, ruang ialah kawasan kosong yang dikelilingi oleh elemen garisan bagi menampakkan objek dengan lebih jelas. Okey. Keluasan ruang menjadikan sesuatu reka bentuk lebih terselah dan menarik. Okey. Sekarang kita tengok ruang ini juga menunjukkan kesan perbezaan jarak, panjang, tinggi dan kedalaman objek. Okey. Sekarang kita tengok ruang terbahagi kepada dua jenis, iaitu ruang nyata dan juga ruang ilusi. Okey. Ruang nyata ini adalah ruang sebenar di antara dua objek yang berhampiran. Manakala ruang ilusi adalah objek ruang gambar yang terhasil apabila dua objek tersebut dihasilkan dalam bentuk lukisan. Okey. Okay, ini adalah contoh jenis ruang tadi, iaitu ruang nyata dan ruang ilusi. Okay. Ruang nyata adalah ruang yang sebenar, okay, seperti ruang bilik, ruang tamu. Manakala ruang ilusi ini adalah lukisan, okay, gambar rajah yang kita lukis, okay, ruang tampak ataupun ruang ilusi. Okay. Okey, habis elemen reka bentuk, sekarang kita masuk ke prinsip reka bentuk. Okey, kita lihat prinsip reka bentuk. Okey, apa yang dimaksudkan dengan prinsip reka bentuk? Prinsip reka bentuk ialah konsep atau aturan yang digunakan pada elemen reka bentuk bagi memudahkan pembinaan sesuatu objek agar visual yang dihasilkan menjadi menarik, selesa serta memberi kepuasan kepada pelanggan. Itu adalah prinsip reka bentuk. Okay, di sini kita lihat ada 7 prinsip reka bentuk. Yang pertama adalah keseimbangan, pengulangan, kontras, kepelbagaian, kesatuan, keringkasan, dan juga harmoni. Okay, di sini ada 7. Okay. Okay, sekarang kita lihat prinsip reka bentuk yang pertama, yaitu keseimbangan.
Oke, keseimbangan dalam reka bentuk berlaku apabila sesuatu objek tidak mempunyai keseimbangan sama ada dari sudut berat, tarikan, tumpuan perhatian, atau berbentuk asimetri. Okay, terdapat dua jenis keseimbangan, yaitu yang pertama keseimbangan simetri dan yang kedua adalah keseimbangan asimetri. Okay. Keseimbangan simetri ini mempunyai persamaan pada kedua-dua belah bahagiannya. Okay, ini adalah contoh gambar untuk keseimbangan simetri. Manakala keseimbangan asimetri pula bersifat sebaliknya, tetapi kelihatan lebih menarik dan mempunyai daya tarikan sendiri. Okay, dia bukan ada persamaan di kedua-dua belahnya, tetapi dia lebih bersifat sebaliknya. Okay, tetapi kelihatan lebih menarik dan mempunyai daya tarikan sendiri. Okay. Ini kalau dibahagi dua, kedua-dua belahnya tidak sama seperti keseimbangan simetri. Okay, ini contoh gambar asimetri. Okay, prinsip reka bentuk yang seterusnya yaitu pengulangan. Apakah yang dimaksudkan dengan pengulangan? Pengulangan bermaksud penyusunan semula objek secara berulang-ulang dari segi saiz dan bentuk. Okay. Pengulangan berlaku dalam bentuk bersudut, susunan bersiri, selari, atau berjejari. Okay. Tujuan pengulangan adalah untuk menghasilkan satu pola atau corak unsur yang berulang-ulang dan lengkap. Okay. Dua gambar rajah di bawah ini adalah contoh bagaimana objek disusun, objek yang sama dari segi saiz atau bentuk disusun berulang-ulang. Okay, untuk menghasilkan satu pola atau corak. Okay. Dan ini adalah prinsip reka bentuk yang terakhir untuk hari ini, yaitu kontras. Okay. Kontras ialah perbezaan ketara pada ciri elemen yang digunakan. Okay. Tujuan kontras adalah untuk menyerlahkan perbezaan, menarik perhatian dan memberi fokus. Okay. Sebagai contoh di sini, tekstur, okay, kedudukan, warna, saiz, bentuk dan ruang. Kalau tekstur, kontras yang berlaku adalah kasar dan licin. Kedudukan, kiri dan kanan. Kalau warna, terang dan gelap. Saiz, besar dan kecil. Bentuk, bulat atau persegi. Ruang, jauh atau dekat. Ini adalah contoh perbezaan. Okay, ataupun contoh kontras. Okay, ini contoh gambar yang cikgu bagi untuk kontras. Kalau warna, okay, ada warna putih, kontrasnya dengan warna coklat gelap. Putih dengan merah. Itu adalah dua warna yang kontras. Okay, size inilah contoh gambar size ini. Ada besar, ada kecil. Okay. Okay, sekian saja untuk topik kita pada hari ini. Okay. Cikgu ulang semula topik yang kita dah belajar, iaitu elemen reka bentuk. Ada 4 elemen reka bentuk sambungan daripada minggu lepas. Okay. Kemudian kita ada belajar tentang prinsip reka bentuk. Okay. Prinsip reka bentuk. Okay. Elemen reka bentuk yang kita dah belajar pada hari ini adalah tekstur, saiz, warna, dan ruang. Manakala untuk prinsip reka bentuk, keseimbangan, pengulangan, dan juga kontras. Okay, sekiranya ada soalan, boleh bertanya dalam grup WhatsApp. Kita akan berbincang dalam grup WhatsApp. Okay, dan cikgu akan bagi latihan untuk topik hari ini. Dan cikgu minta tolong setelah siap latihan ini, tolong post ke dalam, send ke dalam grup WhatsApp kita. Jangan send secara personal. Okay, takut nanti cikgu terlepas menyemak latihan yang telah siap. Okay. Bagi yang boleh print,
kamu print dan kemudian lekatkan dalam buku nota. Bagi yang tidak dapat print, kamu boleh salin dalam buku nota. Oke, sekian saja untuk hari ini. Kita jumpa pada kelas akan yang akan datang pada minggu depan. Bye. Jaga kesehatan.